Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina al-Qur'anal 'azim wa sunnata nabiyil karim. Wa hadana bihima ila siratil mustaqim wa istanqadhana min turuqil jahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Khidir daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Timbalan yang sahibul fadilah timbalan Mufti Negeri Perlis Ustaz Tajul Urus. Dif terhormat daripada Umam Universiti Muhammadiyah Malaysia dan yang dihormati dan yang dihormati semua hadirin hadirat pada pagi ini, peserta seminar penerangan isu-isu fatwa peringkat negeri Perlis. Alhamdulillah kita diizinkan Allah SWT untuk duduk bersama-sama pada pagi ini untuk meneliti dan menyemak beberapa fatwa yang telah dikeluarkan, penghasilan fatwa yang telah dilaksanakan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Beberapa fatwa yang kita akan ambil pada pagi ini, insya-Allah anda sebagai pembentang yang pertama akan membentangkan 3 fatwa dan insya-Allah dimaklumkan kepada anda bahawa semua peserta disediakan buku kecil ataupun kita panggil booklet berkaitan dengan fatwa-fatwa yang akan dibentangkan pada pagi ini sehingga tengah hari, dan semua boleh lihat fatwa tersebut dalam buku inilah. Dan anda cuba untuk sama-sama kita pergi satu persatu, perenggan demi perenggan, agar kita faham dengan lebih jelas berkenaan dengan isi kandungan sesuatu fatwa tersebut. Kerana pembikinan fatwa ini, penghasilan fatwa ini, apabila jawatankuasa ataupun ahli-ahli jawatankuasa bersidang dan duduk meneliti sesuatu isu, kemudian berbincang, melihat dalil-dalil pendalilannya, melihat hujah yang digunakan, melihat isu semasa yang berlaku, realiti apa yang ada. Kalau ada keperluan, kita memanggil mustafti ataupun kita mengambil memanggil ahli zikr ataupun ahli-ahli pengkhususan untuk membentangkan sesuatu isu agar keseluruhan ahli jawatankuasa fatwa itu memahami gambaran menyeluruh berkenaan dengan sesuatu permasalahan yang memerlukan fatwa segera dan pantas agar dapat menjawab persoalan-persoalan yang berlaku dalam masyarakat Islam seluruhnya, khususnya di negeri Perlis, umumnya di Malaysia dan seluruh dunia. Kena difahami bahawa bila sesuatu fatwa itu dikeluarkan, bukan sahaja dia itu dirujuk oleh orang-orang yang terlibat dengan perkara itu ataupun pihak-pihak yang mahu sesuatu fatwa dikeluarkan berkenaan dengan isu tersebut sebagai jawapan, tetapi dia juga panduan menyeluruh kepada sekalian umat Islam. Sebab tu sepatutnya fatwa ini perlu dui bahasa ataupun multi bahasalah agar ia dapat difahami oleh semua penganut-penganut Islam di serata dunia lah. Itu. Untuk bahagian anda pada pagi ini, kita akan meneliti 3 buah fatwa. Okey, fatwa yang pertama ialah fatwa berkaitan dengan hukum berinteraksi dengan mukhannas
Mukhannas itu dalam kurungan yang ada dalam fatwa itu, teks fatwa tersebut, pondan atau maknyah atau bapuk atau pengkit atau tomboy ataupun transgender. Fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2021. 2021. Ada dalam buku ni, no? Kita pergi satu-satu. Fatwa yang kedua ialah hukum berjual beli di dalam masjid. Okey, fatwa ini adalah fatwa tahun 2022. Okey, kita boleh kata sebagai terkini lah fatwa-fatwa yang akan kita lihat pada pagi ini. Dan yang ketiga ialah hukum berurus niaga dengan syarikat yang dimiliki oleh non-Muslim. Jadi 3 fatwa ini kita boleh tengok teks fatwanya ataupun nas fatwa ataupun sirah teks fatwanya di dalam buku masing-masing dan akan ana pergi satu-satulah. Okey. Okey. Untuk fatwa yang pertama. Hukum berinteraksi dengan mukhannas ataupun pondan, maknyah, bapuk, pengkit, tomboy dan transgender ini. Satu perkara yang sebelum kita masuk kepada teks fatwa itu sendiri, satu perkara yang perlu kita faham, perlu kita ambil maklum lah, perlu kita faham dan saya rasa semua kita faham. Allah sebut di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ayat yang selalu kita dengar, tetapi asasnya kita letakkan yang ini dahulu agar kita faham bahawa bila bercakap tentang isu transgender, isu maknyah, bapuk, pengkit dan sebagainya, kita kena faham bagaimana Allah jelaskan dahulu tentang kejadian manusia. Bila mana Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13 itu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu sehingga habis ayat li ta'arafu itu. Syahid dia di sini ataupun poin yang anda nak angkat di sini ialah Allah jelaskan bahawa sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kamu, inna khalaqnakum min, daripada zakarin wa untha, daripada lelaki dan perempuan. Itu asas dia. Okey, dia tak ada lah tengah-tengah. Allah tak boleh jadi tengah-tengah. Walaupun ada perbincangan berkaitan dengan khuntha, kan, walaupun ada perbincangan tentang khuntha, tapi kita tolak sebelah. Hari ini bukan kita nak bincang tentang khuntha, bukan kita nak bincang tentang seorang. Khuntha itu ditarifkan sebagai seseorang yang tidak jelas status jantina dia. Bukan tak jelas status disebabkan dia jadi tomboy dan sebagainya, tak. Yang tu khuntha memang secara khalqiyan, secara kejadiannya, bukan semula jadi. Kalau semula jadi itu dia jadi sendiri, Allah bagi jadi, kan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Secara kejadiannya, khalqiyannya, tidak jelas dia punya status jantinanya. Senang nak bagi tahu, ada 2 kelamin lah. Ada 2 ataupun ada 2 kelamin. Tetapi yang tu dari sudut hukum syarak jelas kita boleh uruskan. Kalau yang macam tu senang, kan, sama ada dia itu khuntha wadih ataupun tak wadih. Yang tu senanglah, adalah kaedah-kaedah dia. Tengok bagaimana alat kelaminnya, yang mana yang berfungsi dan sebagainya. Itu bukan jalan cerita kita pada pagi inilah. Kena jelas dulu, kita kena buang. Bukan yang berkaitan dengan khuntha, dan bukan juga berkaitan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Dia panggil ulil irbati minar rijal. Ada juga yang tu. Ulil irbah ini kita nak bagi tahu macam mana. Dia banyak takrifan yang telah dilakukan. Bila mana Allah cerita dalam Al-Quran berkaitan dengan aurat yang perlu kita hubungan sesama manusia berkaitan dengan aurat. Di akhirnya Allah sebut wattabi'una minal ulil irbati minar rijal, itu orang yang mengikut kamu daripada kalangan ulil irbah, orang yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita.
Dia tak ada keinginan, dia tak tahu tentang wanita ni macam mana. Yang tu pun kita tolak sebelah. Kita tolak sebelah. Maksudnya kita tak bincangkan benda itu. Bukan fatwa ini berkaitan dengan khuntha, bukan fatwa ini berkaitan dengan ulil irbati minar rijal. Okey? Boleh lah? Okey? Okey. Jadi ayat tadi telah menjelaskan bahawa di mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lelaki dan perempuan, dan gender ini akan ada sampai Allah kiamatkan dunia ini. Dia tak akan terputus lah. Lelaki akan ada sampai Allah kiamatkan dunia ini, perempuan akan ada sampai Allah kiamatkan dunia inilah, kan? Sebab itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Isu dia di sini ialah bila kita dengar pembentangan daripada pihak yang menjalankan kajian berkaitan dengan isu pondan, maknyah, bapuk, pengkit, tomboy dan transgender ni, isu asas dia itu bukan kecelaruan. Setengah pihak claim depa ni celaru, kecelaruan jantina, kan? Dilahirkan sebagai seorang lelaki, berasa saya ni bukan lelaki lah, kan? Saya ni perempuan sebenarnya, kan? Trapped in the wrong body, kan? Lelaki yang lelaki yang terperangkap, perempuan yang terperangkap dalam badan yang salah, kan? Badan yang salah. Yang tu kita panggil, dia memanglah isu dia memang isu psikiatris lah, isu psikologi, kan? Isu psikologi lah. Ini dibincangkan oleh pakar-pakar psikologi lah, pakar-pakar psikiatris yang membabitkan masalah kecelaruan minda dan sebagainya. Itu tak apa. Tapi bila kita bincang dari sudut apa sebenarnya pokok pangkal mereka ini, pondan, maknyah, bapuk, pengkit, tomboy dan transgender ni, apa dia isu dia dari sudut pandang syarak, daripada sudut pandang syarak. Biarpilah dia itu ada kecelaruan ke, tak ada kecelaruan ke, macam mana pun, dari sudut pandang syarak, asasnya yang anda sebut tadi lah, bahawa Allah ciptakan lelaki dan perempuan. Kalau dia dilahirkan ke atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan sifat-sifat kelakian, dengan tanda-tanda kelakian. Anda tak payah ceritalah tanda-tanda kelakian tu apa dia, kan? Tanda-tanda perempuan. Semua kita maklum. Yang tu semua maklum. Jadi bila seorang itu dilahirkan sebagai seorang lelaki dan dilahirkan sebagai seorang perempuan ataupun wanita, kan? Itu adalah secara kejadiannya Allah bagi jadi dia adalah seorang lelaki dan dia seorang ini adalah seorang perempuan. Tak ada kecelaruan ni, tak ada, tak timbul. Kita kira yang mana yang kira bila lahir, itulah gender dia, itulah seks dia, itulah jantina dia. Okey? Jadi sebenarnya isu mukhannath ini, sebelum mana pergi kepada takrifan mukhannath, jadi kami semua Jawatan Kuasa Fatwa bila melihat dia, isu dia ialah isu tashabbuh. Isu pondan, isu maknyah, isu bapuk, pengkit, tomboy dan transgender, bila mana Allah jadi laki itu lelaki, kan? Dilahirkan sebagai lelaki, dia lelaki lah, kan? Dilahirkan sebagai perempuan, dia perempuan lah. Jadi bila seseorang itu berkelakuan ataupun menyerupai apa saja silang gender, maksudnya dia dilahirkan lelaki, dia berperangai ataupun berkelakuan ataupun berpakaian ataupun bercakap ataupun segalanya macam perempuan. Begitulah sebaliknya. Isu pokok dia di situ ialah tashabbuh. Apa itu tashabbuh? Menyerupai. Menyerupai pihak yang lain, pihak gender yang bertentangan, kan, dengan sengaja. Dengan sengaja. Maksudnya dia ada intention, memang dia nak menyerupai. Sebab tu kita dalam teks itu sebut tashabbuh
Dia definasi dulu tasyabuh. Sebab ada hadis yang jelas tentang perkara ini. Allah sebut tadi kan, min dzakarin wa untha. Jadi Rasulullah SAW jelaskan dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullah SAW, bukan ni, maksudnya Rasulullah SAW melaknat al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa birrijal. Dia perjelaskan hadis Rasulullah SAW ataupun hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini menjelaskan ayat tadilah, ayat surah Hujurat ayat 13 tadi kan, bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat, la'ana Rasulullah SAW. Dia dalam istilah usul fiqh, kita belajar usul fiqh sikit kan. Bila usul fiqh kita belajar dalam hukum, ada 5 hukum kan. Antara 5 hukum itu ialah haram ataupun muharram. Dia dalam teks syarak, dalam Al-Quran Karim maupun dalam sunnah Rasulullah SAW, dia ada petunjuk-petunjuk, dia ada ayat-ayat ataupun perkataan-perkataan yang difahami di dalam bahasa Arab mengandungi makna haram. Kecuali ada qarinah yang lain yang menurunkan dia daripada haram kepada makruh. Itu bila ni contoh, bila Allah sebut hurrimat alaikum kan, hurrimat alaikum tu jelaslah haram lah kan. Ada lain punya kataan, contohnya ni laknat ni. Bila Rasulullah SAW melaknat, maka perbuatan itu paling tinggi haram lah. Kalau ada qarinah, ada sebab, ada bukti-bukti yang lain yang menandakan benda itu tidaklah mencapai ke tahap haram, dia turun kepada tahap makruh. Tapi di sini jelas dalam teks tidak ada qarinah yang lain yang boleh menyebabkan kita fahami bahawa laknat itu difahami dengan maksud makruh, dia haram. Jadi jelaslah kita tengok hadis ini. Okey, la'ana Rasulullah SAW melaknat siapa dia? Al-mutasyabbihina, orang-orang yang menyerupai. Siapa dia yang menyerupai itu? Minar rijal, daripada kalangan orang lelaki. Menyerupai siapa? Menyerupai perempuan. Okey, begitu juga vice versa lah kan. Begitu juga sebaliknya, wal mutasyabbihat, dan orang-orang perempuan, dia orang-orang perempuan dalam kalangan orang-orang yang menyerupai, orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki. Okey, jelaslah perkataan mutasyabbih itu. Mutasyabbihun dengan mutasyabbihat dalam hadis itu sangat-sangat jelas merujuk kepada isu pokok pangkal dia, iaitu tasyabuh kan, tasyabuh secara sengaja. Okey, jadi tasyabuh itu ialah perbuatan lelaki ataupun wanita dengan sengaja. Okey, dengan sengaja meniru jantina yang berbeza. Okay, dia tiru apa? Lelaki tiru perempuan, perempuan tiru lelaki dari segi pertuturan. Kan? Ana rasa yang ni dia bukan kita kena pergi selidik benda ni, tahu dah. Kan? Dia tak payah kita tahu lelaki akan cakap macam ni, perempuan akan, dan dia menjadi kita panggil menjadi perkara yang dimaklumi secara darurahnya di dunia. Memang lelaki itulah cara percakapan dia, perempuan cara percakapan dia, pertuturan dia, tingkah laku kan. Tingkah laku pun macam tu lah kan. Dia ada tingkah laku lelaki, dia ada tingkah laku perempuan. Yang ni kena mengaji sosiologi lah kot kan, sosiologi kan, sosiologi antropologi kan, cerita tentang lelaki dan perempuan dan sebagainya kan, macam mana dia bertutur, macam mana orang tu tingkah laku dia dan sebagainya. Tak apalah yang tu, tapi dia membabitkan perkara itu perbuatan dia
Tingkah laku dia, cara dia berjalan, dia tak jalan. Lelaki tak jalan lah, lenggok dia, jalan dia macam lain. Perempuan lenggok dia, jalan dia macam lain. Kan? Perempuan perbuatan dia maksudnya dia bertindak. Kan? Dia bertindak macam lain. Lelaki macam lain. Kan? Itu. Ataupun berpakaian. Pakaian dia. Kan? Secara urufnya kita boleh nampak bahawa pakaian lelaki berbeza dengan pakaian perempuan. Kan? Anda nak ambil contoh satu lah, kalau siapa-siapa perasan. Kan? Dia kata, ustaz, macam mana nak beza pakaian lelaki dengan perempuan? Kalau contoh kemeja, kan? Orang lelaki pun pakai kemeja, orang perempuan pun pakai kemeja. Ada kan kemeja perempuan? Lelaki tahu kata ada kemeja perempuan? Tahu kan? Kan? Tapi tahu tak bahawa butang lelaki dengan butang perempuan tak sama. Dan anda nak tunjuk contoh kan bahawa adanya perbezaan, walaupun kemeja yang sama, tapi manusia secara fitrahnya, hatta pakaian pun mereka tetap ada nilai-nilai gender yang berbeza, lelaki dan perempuan. Kalau lelaki dia butang dia, kita buka belah daripada kanan ke kiri kan. Perempuan daripada kiri ke kanan. Tak tahulah kot siapa sedar tak sedar. Ana sedarlah benda tu. Kot ada yang tak tahu kan. Kita bagi tahu. Betul tak betul kena tanya sebelah sini lah. Betul tak? Butang perempuan dia sebelah kanan nak ke kiri. Kalau kemeja maksudnya pakaian perempuan yang mempunyai butang. Kalau zip tak ada lah kan. Zip sama lah. Tengah kiri kanan sama. Zip juga lah. Buka atas bawah juga kan. Ataupun bawah atas. Ini butang. Anda nak tunjuk bahawa dalam konteks dunia sekarang menjadi amalan manusia. Maksudnya tabiat manusia begitu. Bahawa adanya lelaki dan perempuan dalam berpakaian. Beza. Okey. Boleh nak? Kita faham. Maksud itu tasyabuh. Maksudnya dia ada beberapa perkara di situ. Dia adalah perbuatan meniru dengan sengaja. Meniru dengan sengaja seks yang berbeza ataupun jantina yang berbeza. Dan perbuatan meniru tersebut membabitkan apa? Membabitkan pertuturan. Membabitkan tingkah laku dia. Membabitkan perbuatan dia ataupun secara berpakaiannya tanpa dia ada pengecualian sedikit, tanpa mempunyai keperluan yang dibenarkan. Maksudnya ada di sana beberapa keadaan yang syarak benarkan, bukan atas sengaja untuk meniru kan, tetapi ada sebab. Sebab itu sebab yang dibenarkan oleh syarak lah kan. Anda rasa kalau orang yang jenis-jenis macam ni bukanlah ni, itu pilihan mereka lah, pondan maknya apa semua tu. Dia tak ada lah isu-isu ni kan. Dia tak ada lah isu pendidikan. Dia bukan tujuan untuk pendidikan, memang itu gaya hidup dia, lifestyle dia. Tapi untuk tujuan pendidikan, contoh cikgu-cikgu ataupun sebagainya kan, ataupun dia nak tunjuk bukan tunjuk berpakaian tu, dia nak tunjuk contoh macam mana pondan berjalan. Katakanlah si A ni lelaki kan, cikgu di sekolah kebangsaan Berseri. Anda tak tahulah siapa kot ada orang dalam sekolah kebangsaan Berseri kan. Kalau sekolah menengah anda tak kisah sangat, benda tu tak payah tunjuk pun apa, dia tahu dah kan. Ini sekolah rendah kan. Cikgu tu nak tunjuk kamu, dia tahu tentang perkara ini lah. Contohlah ustaz lah kan, ustaz dia tahu. Cikgu apa ni, kamu tahu lah macam mana yang kata pondan tu. Jadi dia buatlah cara jalan pondan. Itu tujuan dia meniru atau benda? Dia perbuatan tu meniru atau benda? Meniru cara jalan. Tapi kadang-kadang perempuan pun tak berjalan macam tu kan. Tapi lembutnya begitulah kan. Lembut dia begitu jalan, kita panggil apa, lenggok perempuan lah, senang. Lenggok perempuan. Cikgu tu dia buat lenggok dia berjalan itu lenggok perempuan.
Dia bercakap secara macam perempuan. Tangan dia pun macam itulah. Contoh, Ana bagi contoh. Adakah perbuatan tersebut perbuatan menyerupai? Dia tirulah, kan? Dia tirulah. Tetapi bukan intention dia untuk tiru. Maksudnya menyerupai. Dia nak mendidik. Tujuan pendidikan dah bagi tahu. Ini cara, ini pondal lah, kan? Macam ni lah. Yang meniru seorang lelaki, contoh seorang lelaki meniru perbuatan ataupun cara jalan ataupun tingkah laku pertuturan seorang wanita. Walaupun anda tak tahulah kalau wanita boleh kaum muslimat di sini boleh confirm betul ke perempuan macam tu. Tak tahu, Allah alam lah. Tapi macam itulah adat urufnya, macam itulah kita sebut. Okey, penyaksian begitu juga kan, sebagai saksi ataupun dia nak beri keterangan di mahkamah dan sebagainya. Jadi dia ada keperluan untuk tunjuk bukti itu kan, bukti. Jadi kena datangkan bukti yang real lah kan. Begitulah. Itu antara perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak, bukan dalam konteks tasyabuh tah. Maksudnya walaupun dia itu berbentuk tasyabuh, tetapi dia tak dikira sebagai secara intentionnya, secara sengajanya, niatnya untuk meniru perbuatan lelaki ataupun perempuan dari sudut pertuturan, tingkah laku, perbuatan dan berpakaian. Boleh faham ke? Boleh faham? Setakat itu dahulu. Kita cerita tentang tasyabuh dulu. Maksudnya, ana ulang balik kan, bahawa Allah ciptakan lelaki itu lelaki, perempuan itu perempuan. Walaupun dalam realitinya kan, dalam realiti kejadian Allah Subhanahu taala itu ada dua perkara. Khunsa dengan ulil irbati minar rijal. Ada, bukan tak ada kan. Memang bukan kita sembang kosong macam tu, memang ada kes dan benda itu memang dirujuk kepada pakar-pakar kesihatan, pakar-pakar perubatan, dan mereka membuktikan bahawa benda itu memang ada. Khunsa dengan ulil irbati minar rijal ini. Jadi benda itu bukan. Ini lelaki dan perempuan. Bila seorang lelaki menyerupai gender yang berbeza dengan sengaja dalam perbuatan dia, dalam pertuturan dia, dalam tingkah laku, dalam berpakaian, itu kita panggil sebagai tasyabuh. Okey? Okey. Jadi hukum dia apa dia? Ana jelaskan tadi. Daripada hadis yang cukup jelas, direct. Kan? Hadis ni kita tak perlu pening-pening kepala nak faham dia. Direct to the point. Bahawa Rasulullah SAW melaknat. Jadi perkataan laknat itu merujuk dari sudut hukumnya, iaitu haram. Okey? Jadi perenggan kedua, hukum tasyabuh ini adalah haram dan termasuk di dalam dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu taala, seperti di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Teks yang anda bacakan tadi, teks hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihat minan nisa birrijal. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Okey? Boleh kah? Masih bersama anak kah? Kalau masih itu lega sikitlah. Sebab anak duk tengok juga macam ada dah macam kan? Kalau tak boleh anak nak ambil mikrofon dan nak pergi jalan lain. Kan? Sebab dia bukan ni sangat kan? Kita lebih kepada interaksi ni. Okey, kita pergi kepada peranggan seterusnya. Sebab Ana diberi masa sejam setengah. Ada fatwa yang hanya sedikit sahaja dia punya fatwa ada. Tak apa, kita habis satu-satu agar kita faham tentang sesuatu isi kandungan fatwa ini dengan jelas. Okey. Adapun ini maksudnya tadi jelaslah hukum tasyabuh jelas. Okey, adapun jika
penyerupaan itu tidak disengajakan. Yang ni, yang tadi ni. Sebab tadi kan ada khunsa, ada ulil irbati minar rijal dan sebagainya. Okey, ada pun jika penyerupaan itu tidak disengajakan. Seperti sifat lembut yang ada pada lelaki sejak asal. Bukan dibuat-buat. Tadi anda jelaskan dah daripada ayat tadi dalam surah Al-Hujurat tadi, jelaslah lelaki dan perempuan. Kan? Itu lelaki dan perempuan. Tetapi dalam lelaki dan perempuan itu ada isu-isu sedikit. Khunsa, ulil irbah minar rijal dan sebagainya. Dan benda itu boleh dia reflect kepada kemungkinan adanya sifat-sifat yang ada pada antara keduanya itu pada orang-orang yang pada lelaki maupun perempuan lah. Tak kira lah sama ada lelaki atau yang penting lelaki dan perempuan. Tapi jika penyerupaan itu tidak disengajakan, seperti sifat lembut yang ada pada lelaki sejak asal, bukan dibuat-buat. Sebab tu anda tanya tadi, betul ke orang lelaki yang kita panggil sebagai macam lembut dan sebagainya, betul ke dia itu menyerupai perempuan? Perbuatan dia itu. Tak pun kadang-kadang perempuan tak macam tu pun. Orang perempuan sendiri tak mengaku, ni bukan kami. Kan kami pun tak ni macam tu kan. Tetapi nilai lembut itu ada. Nilai lembut itu ada lah kan. Begitu juga perempuan, nilai kerah itu ada. Kan? Siapa ada lelaki perempuan boleh tengok lah juga kan. Ada lah unsur-unsur begitu. Tapi kita sekarang sedang berbicara tentang penyerupaan, tasyabuh tadi tu. Kan? Dia menyerupai. Okey. Tidak disengajakan seperti sifat lembut yang ada pada lelaki sejak asal, bukan dibuat-buat, adalah tidak dinamakan dengan tasyabuh. Yang tu dia bukan sengaja. Kan? Dia bukan sengaja. Dia lelaki tapi ada, bukan dia pilih untuk tukar, untuk menyerupai dah. Sifat dia pun tak mengaku dia perempuan. Kan? Masalah yang ini dia mengaku. Kan? Dia rasa bahawa dia terpangkap pada badan yang salah. Jadi dia nak inilah. Kan? Itu. Okey, yang tu tak dikira sebagai tasyabuh. Okey. Golongan ini, inilah kita ambil pandangan An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Okey, Imam Nawawi membahagikan dalam mazhab Syafi'i, membahagikan mukhannath ini. Kita balik dah. Sekarang kita sedang berbicara tentang mukhannath. Okey. Kita panggil sebagai, dia bagi dua, mukhannath khalqi dengan mukhannath ghair khalqi. Secara kejadian asalnya itu sejak asal, maksudnya sejak asal dia itu seolah-olah menyerupai seks yang berbeza dengan dia lah. Lelaki menyerupai perempuan, seolah menyerupai perempuan lah, tapi dia bukan buat-buat. Dia bukan, memang macam tu. Kan? Yang tu kita panggil sebagai mukhannath khalqi. Khalqi itu maksudnya sejak asal begitulah perwatakannya. Kan? Begitulah kelakuan dia begitu. Dan mukhannath ghair khalqi. Golongan ini dipanggil mukhannath khalqi, iaitu seorang yang mempunyai sifat keperempuanan yang tidak disengajakan. Yang tidak disengajakan. Demikian juga wanita yang mempunyai sifat lelaki sejak asal, seperti suara yang garau. Suara dia, anda biasa jumpa. Kan? Anda ingat kot lelaki, rupanya perempuan. Kan? Maksudnya secara kita, kebiasaan manusia kita pun, bila seseorang itu bersuara, kita boleh tahu dah ini lelaki, ini perempuan. Tapi bila kita dengar seorang bercakap tanpa kita melihat diri dia, kita rasa bahawa ini adalah lelaki. Tapi bila kita berpaling pada, ataupun kita lihat dia, ini perempuan. Yang tu kita panggil sebagai mukhannath
khalqi. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari juga. Okey. Ini dah kita masuk cerita mukhannath dah. Kan, cerita mukhannath ni lah. Ni cerita tentang yang duduk dalam korongan tu. Anda tak payah sebut lah. Anda sebut perkataan Arab lah. Kan, yang duduk dalam korongan, dalam fatwa tu, duduk dalam korongan tu. Kan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis tersebut, la'anan Nabi SAW. Rasulullah SAW melaknat al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Dia terbalik lah. Kan? Dia terbalik, maksudnya begitu. Mukhannathina minar rijal, okey, mukhannath daripada kalangan lelaki, wal mutarajjilat minan nisa, perempuan yang menyerupai sifat lelaki. Hadis yang jelas. Okey, dia narrow down lagi lah. Kan? Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hadis narrow down kepada isu tashabbuh, hadis narrow down lagi. Dia fokus kepada isu mukhannath ni. Okey? Sama hukum dia haram. Okey? Boleh ke? Boleh, insya-Allah. Okey. Demikian juga lelaki atau wanita yang memiliki perasaan seks kepada golongan sejenis tanpa sengaja. Yang ni agak kontroversial. Tetapi ada tak kecelaruan gender? Ada tak berlaku dalam kehidupan manusia sekarang yang kita panggil sebagai homoseksual, homoseks, yang kita panggil gay, lesbian dan sebagainya. Ada tak? Ada benda ni. Jadi fatwa ini cuba memberi penjelasan tentang isu ini juga. Jadi dia sebutkan di sini, demikian juga lelaki atau wanita yang memiliki perasaan seks, dia memiliki. Kan? Dia bukan isu tashabbuh, bukan isu mukhannath. Isu dia, kemungkinan orang itu dia berpakaian macam lelaki, seorang ini berpakaian macam perempuan, tetapi dari sudut keinginan seks dia itu, dia suka kepada golongan sejenis. Tapi tak sengaja. Dia bukan dibuat-buat. Kan? Maksudnya dia bukan saja-saja pergi cari, tak. Dia tengok lelaki tak mendatangkan, dia tengok perempuan tak mendatangkan apa-apa, begitulah sebaliknya. Tapi dalam ini dia sebut, namun tidak melakukan apa-apa perbuatan yang mencanggahi syarak. Dia tak buat lagi, dia tak lakukan perbuatan tersebut. Dia ada rasa saja, tapi rasa tu bukan sengaja, bukan saja-saja dia pergi cari, saja-saja nak try test, seronok kemudian dan sebagainya. Dia jadi isu sekarang. Kan, bukan biasa-biasa ni. Kan, berkaitan dengan LGBTQ ni memang semakin menjadi. Kita tak boleh nak detect seseorang itu macam mana. Kan? Tetapi ada. Tak ada lah liwat kaum Lut dan sebagainya. Ada lah. Kan, maksudnya ada dalam kehidupan manusia itu. Kalau ada pada zaman Nabi Lut, tak mustahil ada pada zaman sekarang. Manusia yang sama. Kan, manusia yang sama. Tapi kalau dia begitu, ada perasaan tersebut, tapi dia tak buat benda tu. Dia hanya ada perasaan, dia pendam dalam hati dia, tapi dia tak buat. Okey, perbuatan tersebut. Jadi dia adalah dimaafkan. Jadi maafkanlah, dia tak buat. Isu dia tak buat, dan dia bukan tak ada orang pergi cerita dalam dunia ni dia ni suka seks yang sama, tak ada orang kecuali geng-geng tu lah, kan. Tapi yang secara asasnya, bila seorang itu ada takwa dalam diri dia, walaupun dia ada benda itu dalam hati dia, tapi dia tak mau buat benda itu, jadi dia dimaafkan. Bahkan jika dia bersabar menahan dirinya daripada melakukan perbuatan yang haram, dia mendapat pahala yang besar. Kan, yang tu dia lah. Kita cuba memberi jawapan kepada kelompok ini, golongan ini.
kan, agar dia boleh menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan syarak, dan bila dia mampu untuk menahan diri tersebut, dalam keadaan ada masalah, ada apa? Ada pergelutan dalam diri dia tersebut. Jadi dia dimaafkan dan kita doakan agar dia dapat kembali kepada fitrah yang sebenarlah, kan? Sebab Allah bagi jadi lelaki dan perempuan. Bila berpasangan itu berpasangan antara lelaki dan perempuan. Dia bukan berpasangan antara lelaki dengan lelaki ataupun dengan perempuan dengan perempuan. Yang tu kita tak panggil azwaja. Kita tak panggil apa dia Ustaz Tajul? Bukan banyak isteri, azwaja tu. Maksudnya dua berpasang-pasangan. Itu. Pasangan. Okey. Boleh lah? Okey. Sehubungan dengan itu, jadi bila kita faham bahawa adanya isu-isu ini dalam kehidupan manusia, khususnya masyarakat Muslim, jadi ada beberapa perkara yang perlu kita detailkan sedikit. Dia ada beberapa hukum membabitkan mereka ini. Okey? Sehubungan dengan itu, golongan mukhannath atau yang disebut maknya transgender yang sengaja, ini yang sengaja ni. Kita balik kepada asal yang sengaja menyerupai jantina yang berbeza, termasuk dalam golongan fasik. Mereka ini kita golongkan mereka dalam golongan fasik. Siapa itu fasik? Siapa itu fasik? Apa itu takrifan fasik? Nak mudah cerita, fasik ini secara takrifannya ialah seseorang mukallaf. Okay, seorang yang baligh. Mukallaf itu dia ada ciri-ciri mukallaf, kan? Baligh, cukup umur, kemudian aqil, dia berakal, kan? Itu antara komponen yang penting. Jadi fasik ini seseorang mukallaf yang secara kehendak dia, secara mukhtar, apa mukhtar? Pilihan dia. Kan? Seorang mukallaf yang secara pilihan dia yang memilih, dan dia alim, dia tahu dia melakukan perbuatan yang haram. Maksudnya seorang mukallaf yang dia pilih sendiri, kan, untuk melakukan perbuatan haram itu, dan dia tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan haram. Okey? Okey? Dan perbuatan tersebut dikira sebagai dosa besar, walam yatub, dan dia tidak bertaubat. Dan dia tidak bertaubat. Ataupun itu perbuatan dosa-dosa besar, ataupun dia melazimi perbuatan dosa-dosa kecil. Dia melazimi, buat walaupun dosa kecil tapi buat tak berhenti-berhenti. Ini kita golongkan dia sebagai golongan fasik lah, kan? Golongan fasik lah. Jadi dia bila golongan fasik ini dalam hukum syarak, dia ada beberapa isu lah, dari sudut keadilan dia, dari sudut persaksian dia, kan, dari sudut sebahagian bincang tentang imam solat dia dan sebagainya. Itulah dia ada isu bila seseorang itu pualian dan sebagainya. Itu ada beberapa isu berkaitan dengan orang-orang fasik inilah. Okey, tapi dia kena duduk dalam tu lah. Dia adalah seseorang mukallaf yang secara pilihan dia, dan dia tahu bahawa benda itu haram, dia melakukan perbuatan tersebut, kan? Satu perbuatan ataupun dan dia tidak bertaubat, ataupun seseorang itu melakukan dosa-dosa kecil dan dia yudawimu ataupun selalu ataupun taglibu hadhihi as-saghair, dan dia selalulah dia selalu melakukan perbuatan yang dikira sebagai dosa-dosa kecil ini. Okey. Jadi bagi golongan ini, bagi golongan mukhannath, terdapat beberapa hukum yang perlu diberikan perhatian. Bila kita dah tahu dah ada golongan macam ni,
selain daripada kita bantu mereka untuk mereka pilih balik gender yang sebenarnya, kan, yang tu menjadi tanggungjawab kita lah, kan, menjadi tanggungjawab kita, sama ada dengan nasihat, dengan proses, dengan program-program tertentu dan sebagainya. Itu semua pihak kena ambil tanggungjawab dan berperanan lah untuk memastikan fenomena ini tidak berleluasa, tapi kat mana pun ada berkaitan dengan hukum. Yang pertama, hukum seseorang berkhaluat dengan golongan ini sekalipun dari jantina yang sama adalah diharamkan. Okey, jika boleh menimbulkan fitnah dan mencemarkan nama baik seseorang. Itu. Siapa nak tahu orang tu, kalau contohlah dia tu dah berpakaian, berpuatakan, anda nak sebut nama Abu Anas kan? Tapi semua pakat tahu lah. Kan? Yang pi umrah lah, pi macam-macam tu kan? Lah ni dia tak duduk dah di Malaysia. Kalau orang macam tu lah, duduk dengan kan, dengan apa ni, dengan anak lah, kata dengan orang lain tak payahlah, dengan anak. Sayau juga kan? Walaupun kita tahu dia lelaki. Dia lelaki secara khalqiannya, secara kejadian dia adalah lelaki. Dia pergi buat umrah pun dia pakai macam lelaki. Kan? Jenuh, mutawif dia. Kan? Jenuh kalau jenuh. Kan? Letih lah. Letih dan mengadap. Kira kalau boleh pakai mask, pakai siap-siap lah. Kan? Apa ni? Pakai mask dengan cermin mata hitam, kan? Cermin mata hitam nak melindungi daripada mata dia, kut-kut dia. Tengok mask tak mau bagi orang tahu siapa dia. Lebih kurang macam itulah, kan? Saja-saja melawak. Okey, hukum seseorang berkhaluat dengan golongan ini sekalipun dari jantina yang sama adalah diharamkan jika menimbulkan fitnah atau mencemarkan nama baik seseorang. Okey, dia letakkan syarat jika menimbulkan fitnah. Okey, asalnya tak ada apalah lelaki dengan lelaki kan, tapi disebabkan dia mukhannas, dia menyerupai wanita ataupun sebaliknya, maka orang boleh faham macam lain. Tambah pula orang itu ada tempat dalam masyarakat, kan? Ustaz-ustaz ke, cikgu-cikgu ke, bukan nanti ustaz lah, siapa-siapa lah, kan? Dia boleh mendatangkan fitnah dan boleh mencemarkan nama baik seseorang. Nama baik sebagai seorang manusia Muslim. Tak payahlah pangkat ke apa ke, tak payah kira. Sebagai seorang manusia Muslim, yang tu dia kena jaga maruah dia. Kan? Maruah sebagai seorang manusia Muslim, lelaki, semua ada maruah. Perempuan pun ada maruah dia sendiri. Betul ya? Okey, yang tu yang pertama. Jadi kita tak boleh berduaan. Isu khaluat ini dalam konteks kita sekarang berduaan lah, kan? Berdua-duaan. Okey, yang tu yang pertama. Yang kedua, solat jemaah. Ini pun masalah juga. Dia nak dosah mana? Kan? Orang yang lari daripada Malaysia tu lah, yang lari daripada Malaysia pergi duduk Australia tu, dia nak sembahyang, contohlah kan? Dia nak sembahyang, dia nak pergi duduk saf mana? Sebaik-baik saf lelaki depan, sebaik-baik saf perempuan belakang. Masjid-masjid kita pun sediakan saf yang berbeza, tempat yang berbeza. Tempat lelaki tadi, tempat perempuan. Ada yang tak ada lah, kan? Terbuka macam tu lah. Tujuan nak ni tu untuk tujuan mungkin perempuan nak pakai salin, jaga aurat lah, untuk tujuan jaga aurat. Agak-agak dia nak pergi duduk tak mana? Kalau dia duduk lelaki, dia duduk pergi saf perempuan, orang perempuan pun berasa tak selesa, kan? And dia lelaki tapi menyerupai perempuan. Kalau pergi duduk saf lelaki, lagi dahsyat, kan? lagi dahsyat. Masalah nak pergi duduk tak mana, kan? Kita pun tak selesa, kan? Okey, jadi solat jemaah golongan ini hendaklah berdasarkan jantinanya yang sebenar. Dia tak boleh ambil hukum, sebab kita mengharamkan tasyabuh, kita mengharamkan mukhannas secara sengaja, menyerupai secara sengaja, kita mengharamkan. Jadi dia kena ambil hukum asal lah. Hukum asal dia adalah lelaki, hukum asal dia adalah perempuan. Jadi bila dia nak solat jemaah,
sama ada di rumah ke, di masjid ke, di surau kan, di tempat-tempat mana ke, kan, dia kena ikut jantina yang sebenar. Dan mereka diharamkan memasuki masjid dalam keadaan kecelaruan jantina. Tak boleh. Kan? Nah, disebabkan, maksudnya dalam keadaan kecelaruan jantina, dia lelaki, dia pergi pakai pakaian perempuan. Tak boleh, dia kena tukar. Dia kena pakai macam pakaian lelaki. Perbuatan dia tu, dia gagah-gagah lah kan. Kadang-kadang perbuatan bukan boleh tukar sehari dua kan. Dia kena ambil masa, proses pula kan. Jadi dia diharamkan dalam keadaan kecelaruan jantina ni. Maksudnya paling basic, dia kena tukar pakaian ni lah. Lelaki yang mukhannas ini mengambil pakaian lelaki mutarajjilat ni, atau sebaliknya itu mengambil pakaian perempuan lah. Okey, kerana apa? Kerana boleh mengganggu suasana ibadah di masjid. Bukan dia yang celaru, sekali jemaah yang celaru. Kan? Jemaah yang celaru, habis semua. Kan? Pening kepala. Tok imam pun pening kepala, macam mana ni? Okey, yang tu. Golongan ini juga dilarang mengerjakan haji dan umrah jika penampilan mereka boleh menimbulkan fitnah kepada jemaah haji dan umrah. Payah. Kalaupun dia nak ambil dalam kes haji dan umrah ni, kalaupun dia dah buat pembedahan dan sebagainya, kan, daripada susuk lelaki dah jadi susuk perempuan, susuk tubuh itu dah jadi perempuan lah kita kata, malah baik daripada perempuan kadang-kadang kan. Jadi kalau dia pergi umrah, macam mana cerita dia haji dan umrah, bila waktu lain tak apalah, waktu dia pakai ihram, macam mana nak buat? Yang ni yang masalah ni kan. Jadi kita ambil keputusan, kita larangkan terus kan, kita larang mereka daripada mengerjakan haji dan umrah jika penampilan mereka boleh menimbulkan fitnah kepada jemaah haji dan umrah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pukul 10 lah ni, 9, 10.30, ada setengah jam lagi kah suara dia? Okey, jenazah golongan ini diuruskan berdasarkan jantina yang sebenar. Semua ambil hukum khalqi dia, hakikat khalqi dia. Ambil hukum itu. Pihak pengurusan jenazah memilih mereka yang sesuai untuk mengendalikan jenazah bagi mengelakkan fitnah. Yang ni pun nak kena ni lah kan. Kena cari orang yang betul-betul fiqh, betul-betul boleh dipercayai untuk menguruskan jenazah golongan inilah kan. Kerana dia ada isu dia, sehingga isu, sebab kita sebut sehingga paling tinggi dia dah tukar jantina lah kan. Lelaki mengambil jantina wanita, wanita mengambil jantina wanita mengambil jantina lelaki. Semua orang mati. Jadi siapa yang nak uruskan? Kita ambil hukum dia lahir sebagai lelaki, dia lahir sebagai perempuan, dia perempuan. Maka orang yang nak menguruskan dia perlu sama kan untuk menguruskan. Tapi kita ambil orang yang boleh dipercayai lah untuk mengelakkan fitnah. Sebab kita tak boleh cerita aib yang ada pada jenazah. Dan yang terakhir ialah lelaki dari golongan ini boleh menjadi wali dengan syarat. Dia boleh jadi wali dengan syarat ketika proses pewalian dia tampil dengan perwatakan lelaki. Okey, dia boleh untuk jadi wali kan. Kita tak nafikan ada kes-kes yang macam ni, dia tapi dia kena berpenampilan sebagai seorang lelaki lah. Okey, tamat. Yang tu fatwa pertama. Boleh kah? Masih bersama-sama lagi kah? Dia pasal isu sonok kan, isu best sikit. Jadi dia jegik mata sikit lah. Isu menarik, bukan isu best, isu menarik. Okey, kita pindah kepada fatwa yang kedua. Okey, fatwa yang kedua berkaitan dengan hukum berjual beli di dalam masjid. Yang ni. Tambah-tambah zaman sekarang jual beli ni
anak saya panggil shopping. Kan? Asyik-asyik ajak shopping. Shopping lah ni bukan payah. Kan? Sambil duduk kan di hujung jari je lah kan, di hujung jari. Jadi benda ini nak kena diperincikan dari sudut hukum syaraknya. Bukan kita nak bincang hari ini berkenaan dengan hukum berjual beli, yang tu jelas dah kan, ahallallahu al-bai' wa harrama riba, itu dah jelas kan, dah hukum tu dah qati', dah Allah jelaskan bahawa Allah halalkan segala bentuk jual beli, Allah haramkan segala bentuk riba. Yang tu je jelas. Tapi yang kita nak tengok di sini ialah bagaimana hukum berjual beli di dalam masjid. Kerana ada hadis yang jelas. Okey? Rasulullah SAW mendoakan, kan? Mendoakan sesuatu yang bukan saya mendoakan bahawa Rasulullah SAW melarang perbuatan jual beli di dalam masjid. Yang itu satu. Hadis yang pertama, anna Rasulullah SAW naha 'anis syira' wal bai' fil masjid. Bahawa Rasulullah SAW, hadis ini hadis hasan kan? Bahawa Rasulullah SAW melarang daripada perbuatan membeli dan menjual. Maksudnya ada jual beli lah di dalam masjid. Transaksi, adanya perbuatan jual beli di dalam masjid. Malah Rasulullah SAW mendoakan, okey, dalam sebuah hadis yang lain, idza ra'aitum man yabi'a aw yubta'a aw yabta'a fil masjid. Okey, maksudnya siapa, jika kamu melihat seorang itu berjual beli di dalam masjid, faqulu, katakanlah kepada dia, la arbahallahu tijaratak, Allah tak akan bagi keuntungan kepada perniagaan kamu. Fa innal masajida la tubna lihadha, sesungguhnya masjid tidak dibina untuk tujuan tersebut. Maksudnya kita boleh faham daripada hadis tersebut, masjid dengan pasar sama kah? Masjid dibina dengan objektif yang berbeza dengan pasar, kan? Kecuali masjid yang ada tepi pasar, kan? Itu pun berbeza lah kan? Pasar dibina atas tujuan pasar, masjid dibina atas tujuan masjid. Okey? Sebab Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nur ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismullah wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Wa yusabbiha lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Itu ayat yang menandakan bahawa tujuan masjid itu dibina untuk anturfa'a, untuk kita mengangkat nama Allah Subhanahu Wa Taala, disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya, dan kita bertasbih di dalamnya pagi dan petang. Okey, dan disitulah kita melakukan ibadah. Jadi dalam teks ini kita kena define dahulu, kita kena ta'rifkan dahulu apa yang dikatakan masjid, baru kita boleh go dengan larangan tadi. Bila Rasulullah SAW naha anis syira' wal bai' fil masjid, jadi kita kena define dulu apa yang dikirakan sebagai masjid, apa itu definisi masjid, agar kita faham. Okey, kita mula perenggan pertama. Masjid adalah bangunan yang diwakafkan, okey, atau dikhaskan secara kekal untuk masyarakat Islam mendirikan solat jemaah 5 waktu dan lain-lain ibadah. Yang tu masjid. Okey, bangunan yang diwakafkan atau dikhaskan secara kekal untuk masyarakat Islam mendirikan solat jemaah 5 waktu dan lain-lain ibadah. Maksudnya
solat 5 waktu, kita i'tikaf di dalamnya, kita beribadah di dalam zikir dan sebagainya lah. Itu sebagai masjid. Okey. Mana-mana bangunan. Maksudnya kita faham dulu yang tu masjid. Sebab dalam kawasan masjid, bila kita masuk dalam masjid kan, dalam satu kawasan dia ada macam-macam kan. Dia ada tempat parking masjid, dia ada dewan yang dibuat tepi masjid, dia ada bilik air masjid, dia ada macam-macam kan. Dia ada bangunan induk masjid. Okey, kita nak takrifkan dulu dalam kawasan masjid tu semua itu kan, yang mana dikira sebagai masjid. Masjid ialah bangunan yang diwakafkan, bangunan mana-mana bangunan lah yang diwakafkan atau dikhaskan untuk secara kekal. Bila kita sebut wakaf itu secara kekal untuk masyarakat Islam mendirikan solat jemaah lima waktu dan lain-lain ibadah. Jadi dia ada pengecualian lah di sini. Mana-mana bangunan yang dibina sekalipun berdekatan atau bersambung dengan masjid atau di dalam kawasan pagar masjid. Yang tadilah anda sebut tadi kan, dalam kawasan masjid kan. Jadi mana-mana bangunan yang dibina sekalipun berdekatan tepi kan, ataupun bersambung, atap tu bersambung dengan masjid atau di dalam kawasan pagar masjid, tetapi tidak dikhaskan atau diwakafkan untuk tujuan berjamaah 5 waktu, okey, dan ibadah, tidak dikira sebagai masjid. Jadi kalau ada imam-imam di sini sebagainya, kita boleh tahulah, boleh bagi tahu bahawa yang dikira sebagai masjid yang ni, yang lain tu bukan masjid lah. Jemaah-jemaah pun macam tu lah. Kita boleh tahu ini kawasan ini dikhaskan untuk melaksanakan ibadah solat 5 waktu. Jadi yang selainnya itu tidak dikira sebagai masjid. Okey. Hukum berjual beli dalam masjid adalah seperti berikut. Okey, kita detail lah. Tadi kita dah faham dah. Kawasan mana yang dikira sebagai masjid, kawasan mana yang tidak dikira sebagai masjid. Bangunan mana yang dikira sebagai masjid, bangunan yang tidak dikira sebagai masjid. Okey. Yang pertama, sengaja menjadikan. Tadi yang anda sebut tadi lah hadis Rasulullah SAW, 2 hadis tadi. Basicnya 2 hadis tadi. Anna Rasulullah SAW naha 'anil syira' wal bai' fil masjid, dan Rasulullah SAW doakan ketidakuntungan orang yang berniaga di dalam masjid ini, menandakan bahawa benda itu tak dibolehkan. Paling rendah makruh, paling tinggi haram lah. Okey. Sengaja menjadikan atau menggunakan masjid sebagai tempat jual beli sekalipun dalam kuantiti yang sedikit adalah diharamkan berdasarkan ittifaq ulama. Maksudnya ulama bersepakat bahawa kalau seseorang itu sengaja mengambil masjid ataupun menggunakan masjid untuk tempat dia jual beli, masjid yang didefinisikan tadilah, yang ditakrifkan tadi, kawasan tempat sembahyang itu dia buat sebagai tempat dia berniaga. Benda ini diharamkan sebagaimana yang telah disebut dalam hadis yang anda bacakan tadilah, tak boleh. Perbuatan dia tersebut adalah, ataupun perbuatan dia sebut adalah haram. Jual beli itu haram. Okey, yang tu. Yang ni sengaja dia memang dia tak pergi meniaga tempat lain, dia pergi cari masjid sebab dia kata dia nak meniaga benda-benda ini, orang masjid yang akan beli. Dia pergi meniaga dalam kawasan masjid yang memang masjid itu, yang kawasan masjid itu bukan keseluruhan kawasan lah. Kawasan di mana ibadah solat dan ibadah-ibadah lain dilakukan di kawasan tersebut. Okey? Okey. Yang kedua, transaksi perniagaan atau kempen jualan di dalam masjid yang ditakrifkan tadi, yang berlaku tanpa berniat menjadikan masjid sebagai tempat perniagaan
maka para ulama berbeza pandangan mengenainya. Yang ni tanpa berniat, bukan dia saja-saja nak pergi berniaga. Tapi dalam konteks sekarang kadang-kadang benda tu berlaku. Contoh. Kita jumpa kawan kita di masjid. Tadi kita sembang tadi pasal nak beli mutu. Nak beli motor kan? Kan? Tak apalah, nanti aku bagi tahu lah. Kan? Begitu. Sampai masjid maghrib tu, kata, kira aku jual. Berlaku tak jual beli di masjid? Kalau situasi itulah anak cerita. Kan? Berlaku dah. Secara ittifaq, secara reda antara dua pihak, seorang yang menjual dengan seorang yang nak beli. Berlaku kan? Berlaku di masjid kan? Contoh dia duduk sebelah, duduk tunggu imam nak apa ni, ataupun pegawai masjid nak iqamah. Dia main cuit kira jadi lah tadi. Kan? Kira jadi lah. Motor tu sekali ambil lah. Kira aku jual lah. Okey, jadi yang tu macam mana? Okey, jika yang itulah yang diperselisih dalam kalangan ulama. Kan? Tadi yang pertama tadi memang dia pergi cari, memang kawasan masjid tu, tempat orang sembahyang tu, yang itulah dia pergi cari nak berniaga. Yang ni dah. Kan? Dia bukan transaksi perniagaan itu. Yang orang kata jadilah. Ataupun kempen jualan. Kan? Macam contohlah, nak kata ke mana, lagi terasa pula kan. Contoh, bukan buku Ana mengajar. Contoh Ana mengajar di masjid Padang Besar kan. Padang Besar Ana duk baca buku kan. Buku kan. Tu Ana kata siapa-siapa jemaah yang nak lebih lanjut, bolehlah pergi beli buku ni. Bolehlah pergi beli buku. Bukan buku Ana. Beli buku di toko buku kan. Toko buku kat di mana-mana kan. Itu kempen tu. Kan? Kempen tu berlaku tak di pasar? Berlaku di supermarket, berlaku yang duk. Walaupun supermarket sekarang tak macam tu lah, kita pergi cari sendiri kan. Tapi ada promoter. Kan? Dia nak bagi laku dia macam-macam lah kan. Dia bor sikit-sikit, try dekat minum dan makan dan sebagainya. Kita pergi jauh-jauh ni, lapar ni, cari waktu lah. Sebagai nak ni. Cari waktu dulu lah, makan, minum. Kan? Maksudnya pernah buat lah tu. Kan? Minum dulu sikit kan. Nak try. Kemudian lega lah sikit sambil nak berjalan lagi ni. Nak cari restoran dan sebagainya tu. Kan? Tapi berlaku lah promoter tu ada. Macam tu lah keadaan dia. Tapi dia bukan nak berlaku tanpa niat. Dia bukan niat nak ni. Tanpa niat. Dia nak galakkan orang beli buku dan sebagainya. Okey, yang ni. Dia ada berbeza. A, jika mengganggu suasana ibadah di dalam masjid, sama ada dengan suara yang hiruk pikuk atau keadaan barangan yang dibawa adalah ataupun keadaan barangan yang dibawa adalah haram. Sebab yang anda sebut tadilah, objektif masjid dengan objektif tempat ibadah dengan tempat pasar berbeza. Kan, ibadah kita perlu kepada kekhusyukan. Khusyuk, kita nak tenang, kita nak ni, sebab tu tak boleh angkat suara dan sebagainya. Nak bagi kebebasan kepada setiap individu muslim bila dia masuk dalam masjid, dia berinteraksi diri dia dengan ibadah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hiruk pikuk dan bunyi riuh rendah itu bukan menjadi tujuan ataupun menjadi kebiasaan tabiat masjid. Bukan begitu. Bukan untuk itu. Jadi itu satu, dan keadaan barang yang dibawa. Kan kadang-kadang dia bawa barang tu basah lah, merosakkan ataupun bau busuk dan sebagainya. Tak boleh lah. Maka yang tu pun diharam. Kerana dia ada unsur-unsur munadah dan
lagtun itu. Dia ada unsur-unsur hiruk pikuk dan riuh rendah itu. Okey. Jika mengganggu suasana ibadah di dalam masjid. Jika berlaku secara kebetulan. Yang nak sebut tadi tu. Kan? Jika berlaku secara kebetulan tanpa maksud menjadikan masjid sebagai tempat berjual beli dan tidak mengganggu suasana ibadah, dia ambil hukum makruh. Dia ambil hukum makruh. Sebab tadilah, kan? Walaupun tak sengaja dan sebagainya, tapi tujuan masjid itu dia tak sah, dia tak boleh. Kita tak boleh ambil benda itu. Jadi kita faham daripada hadis ini, serendah-rendahnya dia adalah makruh lah. Kan? Balik rumah lah cerita hai suq dunia ini, balik di rumah. Sekarang kamu berada di suqul akhirah. Kamu ada di pasar akhirat. Maksudnya kamu nak bercakap nak ni bukan urusan dunia. Ini semua urusan berkaitan dengan interaksi kita dengan ibadah yang ada di masjid. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang duk berlaku lah ni. Jika berlaku transaksi atas talian. Kan? Lagi ada promosi pula. Bukan masjid pun ni noh. Kan? Macam-macam lah atas talian kan. Macam-macam peranti ataupun apps yang ada atas talian. Kan? Tak payah sebut lah. Semua pakat tahu lah. Kan? Sikit-sikit bunyi notification benda tu. Kan? Kan? Macam tu lah. Dia lupa tutup notification tu. Dalam apa ni, tengah duduk semayang pun dengar notification tu lah. Kan? Itu. Jika berlaku transaksi atas talian tanpa menzahirkan apa-apa suasana jual beli di dalam masjid, juga adalah makruh. Okey. Itu. Karena dia menyalahi tujuan pembinaan masjid itu. Tujuan objektif masjid itu. Orang pergi masjid untuk apa? Okey? Boleh? Boleh ya? Okey. Ada 10 minit lagi, last. Boleh faham kot insyaAllah. Berkaitan dengan hukum berurus niaga dengan syarikat yang dimiliki oleh non-Muslim. Yang ni, yang tadi tu. Kita tengok montaj tadi ada isu-isu. Kan? Kita berurus niaga dengan apa non-Muslim. Okey. Asas dia. Ana cerita asas dulu. Kan? Dalam masa 10 minit, 15 minit. Dia kena cerita di sebaliknya dulu. Baru kita boleh ni. Okey. Hukum asal muamalat ini, apa hukum asal dia? Apa ni, kontrak kita jual beli ataupun kita letakkan syarat dan sebagainya untuk jual beli lah, kita jual beli kan. Nak ambil barang aku, harga dia 5,000. Dapat 5,000 kita bagi barang dia lah kan. Kalau pakai duit lah, kalau sistem barter, cara sistem barter lah. Apa-apa saja yang membabitkan akad dan syarat. Hukum asal dia apa dia? Hukum asal dia. Tak kira lah sama Islam ke, tak sama Islam ke, tak kira. Hukum asal dia harus. Hukum asal dia harus. Bukan haram. Lagi kita kata haram lah, hukum asal haram. Hukum asal maksudnya hukum pada asalnya hukum berinteraksi, hukum muamalat itu, okey, hukum muamalat itu tak kiralah sama ada dengan muslim ataupun non muslim adalah harus. Kan? Dan kalau ada perkara-perkara yang lain hatta dengan muslim pun dia boleh jatuh kepada makruh ataupun haram. Tapi kita ambil hukum asal dulu. Kan? Kecuali dalam transaksi tersebut ada yang menghalalkan benda yang haram ataupun mengharamkan benda yang halal. Yang tu tak boleh lah. Kan? Daripada hadis Rasulullah SAW, al-muslimun inda syurutihim illa syartan harrama halalan au ahalla haram. Yang tu hukum asal dulu. Jadi ulama daripada hadis tersebut keluarkan satu kaedah, al-aslu fil muamalat
min uqudin wa syurutin al-ibahah. Hukum asal dalam urusan muamalat, daripada urusan akad ataupun syarat-syarat yang diletakkan adalah harus. Jadi sebab tu kita tengok di sini hukum bermuamalah dengan non-Muslim, termasuk menjual produk mereka. Maksudnya kita ambil produk mereka yang produk kita ambil jadi ejen dan sebagainya, kemudian kita jual. Maksudnya tidaklah pada produk-produk tertentu. Apa-apa produk. Kan? Apa-apa produk secara asasnya adalah harus. Okey? Benda ini pun berlaku ada dalil dia, perbuatan Nabi SAW dan perbuatan sahabat yang diiyakan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya muamalat Muslim dengan non-Muslim ni berlaku. Kan? Nabi sendiri pernah rahn ataupun gadai dia punya baju besi dia kepada orang Yahudi. Ali radhiyallahu anhu pun pernah berurusan dengan orang Yahudi, dan kemudian bila Ali tanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tak mengingkari perkara tersebut. Maka kita ambil benda itu diharuskanlah, kecuali benda itu tertakluk kepada beberapa garis panduan seperti berikut. Ini syarat-syarat dia ataupun dawabit ataupun garis panduan dia. Yang pertama, maksudnya bolehlah kita menjual produk non-Muslim ni boleh. Okey? Anda tak payah ceritalah produk apa tu macam-macam kan? Kita sendiri pakai, kita sendiri jadi ejen, kita sendiri yang tolong jual, kan? Samalah, tak kisahlah apa-apa pun. Okey. Yang pertama, barang, produk atau perkhidmatan adalah halal. Mesti halal lah. Kan? Mesti halal. Yang tu yang pertama. Barang yang kita jual daripada yang kita ambil daripada syarikat non-Muslim dan sebagainya itu, barang itu, produk itu ataupun perkhidmatan itu mestilah halal. Kalau tidak, dia akan ikut kalau jual arak, kita jual arak, dia samalah kan, dia jual babi dan macam itulah kan. Okey. 2. Program perniagaan tidak mengandungi, maksudnya business model dia tu kan, kaedah dia jual dia tu kan, program dia lah tidak mengandungi unsur gharar. Tidak mengandungi unsur gharar, maksudnya ada ketidakpastian di dalam dia, uncertainty kan, tak pasti. Gharar, penipuan, adanya isu hilah dan sebagainya. Riba, adanya transaksi yang melibatkan riba dan perkara-perkara yang lain yang menyalahi syarak. Tak boleh. Selain benda tu boleh. Dan yang ketiga, ini antara perkara yang penting yang berkaitan dengan perkara inilah. Perniagaan tersebut tidak menyumbang secara terang, nyata dan langsung kepada pemusuhan terhadap umat Islam. Ini yang timbul isu, adakah ada unsur-unsur menyebarkan agama lain kan, dalam kalangan umat Islam, dalam produk-produk mereka. Jadi payah untuk kita tengok benda itu, kecuali benda itu memang secara nyata dan jelas dikatakan bahawa mereka memang untuk tujuan tersebut. Yang tu tak boleh lah. Perniagaan tersebut tidak menyumbang secara terang, nyata dan langsung kepada pemusuhan terhadap umat Islam, pengukuhan kepercayaan selain dari akidah Islam dan penyebaran agama bukan Islam dalam kalangan umat Islam. Ini kita letakkan perkara inilah sebagai dawabit ataupun ataupun unsur-unsur perkara-perkara yang kita nak ikat keharusan bermuamalah menjual produk non-Muslim tersebut. Boleh, secara asalnya boleh untuk kita berniaga dan mengambil produk non-Muslim untuk kita jual kepada orang lain, tetapi dengan syarat-syarat inilah, dengan garis panduan ini. Yang pertama berkaitan dengan halal,
Yang kedua berkaitannya tidak ada unsur-unsur gharar, penipuan. Yang ni tak nanti dengan Muslim pun kena ada lah, kan? Kan? Tak boleh ada unsur riba, tak boleh ada unsur penipuan, tak boleh ada unsur-unsur gharar di situ. Dan yang ketiga ialah kita kena pastikan ataupun perniagaan yang kita pilih tersebut tidak menyumbang secara terang nyata. Ni kita tengok pada kenyataan dia lah. Kalau dia jelas memang menyumbang, kan, kepada aktiviti-aktiviti missionary, contohnya aktiviti-aktiviti yang membabitkan penyebaran agama lain dalam kalangan umat Islam, maka dia termasuk dalam ketidakharusan sesuatu produk untuk kita jual, untuk kita jadi ejen ataupun sebagainya. Perlu diketahui sesuatu perniagaan yang sah, ini dari sudut usul fiqh sikit, kan, fiqhnya, kan, walaupun transaksi itu sah, transaksi maksudnya jual beli itu sah, kan, kalaulah halal, kemudian tak ada unsur riba, penipuan tak ada, gharar pun tak ada, perkara-perkara yang dilarang oleh syarak tak ada. Okey, tetapi jual beli tersebut boleh membantu kepada kemungkaran. Okey, boleh menyebabkan seseorang itu membuat sesuatu kemungkaran yang lain. Mungkar, maksiat dan sebagainya, itu mungkar lah. Maka transaksi itu sah, tetapi kesan kepada transaksi tersebut dikira sebagai haram. Dia contoh macam ni lah. Contoh, kita nak semayang, kan? Kita nak semayang. Semayang tu hukum dia apa? Wajib, fardu, kan? Semayang. Kita semayang cukup syarat semua. Rukun syarat semua cukup. Semayang kita sah tak? Sah. Tapi kita semayang dengan baju yang kita curi. Ataupun kita rampas baju tu. Kan? Kita semayang di tempat yang kita rampas. Jadi perbuatan tersebut perbuatan yang haram. Perbuatan tersebut. Maksudnya perbuatan tersebut haram kerana dia menyumbang kepada kemungkaran yang lain. Maka kita panggil dia, kita letak dia juga sebagai haram lah. Haram li ghairihi, dalam istilah usul fiqh dia dipanggil haram li ghairihi. Disebabkan benda lain, benda itu jadi haram. Tapi haram lah. Okey? Dan dalam fatwa ini Ustaz Khidir pun duk tunggu dah, kan? Duk tunggu macam Prof Basri pun main dah untuk membentangkan perkara fatwa-fatwa yang pada sesi yang kedua. Tapi kita letak sikit, anda nak bagi maklum kepada semua, dalam fatwa kita bukan hanya ada hukum. Kadang-kadang dalam teks fatwa itu ada irsyad. Apa itu irsyad? Ada panduan dan saranan. Yang perlu kita selitkan juga, sebab fatwa ini nak dibaca oleh orang, kan? Jadi kita selitkan juga dalam konteks ini, dalam konteks hukum berurus niaga dengan syarikat yang dimiliki oleh non muslim ini, kita bagi sedikit saranan. Okay, saranan dan panduan. Dalam masa yang sama, umat Islam digalakkan untuk memajukan diri mereka di dalam dunia perniagaan dengan menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti dan tolong menolong antara satu dengan yang lain. Jadi itu sedikit saranan kita kepada seluruh umat Islam yang membaca teks fatwa ini, agar kita bukan hanya menjadi satu pihak yang hanya pandai menggunakan produk yang dihasilkan oleh pihak yang lain ataupun non-Muslim khususnya, tetapi kita juga menjadi orang yang menghasilkan produk untuk manusia secara sejagat, untuk umat Islam dan bukan Islam. Dan orang kita itu sebagai seorang Muslim, kita sudah pasti meletakkan syarat-syarat yang telah disebut tadilah, kan? Mesti halal, mesti tidak ada mengandungi riba, gharar dan penipuan dan tidak mendatangkan sebarang pemusuhan, meletakkan satu pemusuhan
kepada pihak yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Macam mana Ustaz Fidih? Ana serahkan balik. Ana harap boleh lah semua. Boleh lah ketiga-tiga fatwa tersebut. Ana harap dia bukan mudah juga sebab antum baca teks fatwa, ana nak kena buka balik kitab kuning kan bila baca teks fatwa, sebab dia very dia terhad kan, dia tak boleh panjang fatwa ni kan, dia memang kena kita panggil jamek manik lah, kita panggil menyeluruh, komprehensif. Jadi untuk menjelaskan dalil dia, untuk menjelaskan asal dia dan sebagainya, perlu kita rujuk balik, dan kita sebab tu perlu pada sesi-sesi macam ni lah untuk memberi penerangan, bukan semata-mata membaca fatwa, tetapi kita tahu background fatwa tersebut, apa yang berlaku, dan kemudian kita jelaskan sedikit dalil dan pendalilan agar kita faham. Begitu juga dengan pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan sesuatu isu. Alhamdulillah kalau macam tu, anda mengundur diri dahulu. Terima kasih semua kerana meminjamkan telinga masing-masing untuk mendengar penjelasan anda tentang 3 fatwa ini. Harap-harap anda dan seluruh hadirin yang ada di Dewan ini dan juga yang menonton secara live mendapat manfaat yang manfaat yang baik daripada penjelasan 3 fatwa inilah. Wallahu a'lam bissawab. Ana serahkan balik kepada Ustaz Khidir sebagai rujukan program seminar penerangan isu-isu fatwa peringkat negeri. Assalamualaikum warahmatullahi